Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah dapat kita bersama dalam majlis ilmu di masjid kita ini, iaitulah dalam pengajian kita dalam kitab Keindahan Islam. Keindahan Islam di dalam bab yang ke-8. Maaf, bab 7. Bab yang ke-7 dalam akhlak. Bab yang ke-7 muka surat 273. Kita telah bincang beberapa perkara keindahan Islam dalam seruannya kepada akhlak yang terpuji. Apa yang disebutkan dalam muqaddimah ini bahawa akhlak itu adalah merupakan intipati kepada ajaran Islam, beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan berasulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran yang dibawa oleh Nabi ini iaitulah membawa manusia kepada akhlak yang mulia. Di antara tajuk yang telah kita bincangkan dalam akhlak ini, yang pertama benar, sifat benar. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kemudian diikuti dengan sifat rahmah, sifat kasihan belas. Kemudian sambungan pelajaran kita pada kali ini dalam muka surat 281, iaitulah dalam bab sabar. Ini tajuk yang kita akan bincangkan, iaitulah sabar. Benar, rahmat dan sabar. Antara intipati ajaran syariat yang murni ini adalah menggalakkan sabar, kerana agama ini keseluruhannya ialah mengetahui kebenaran dan beramal dengannya. Agama ini paksi dia di atas dasar kebenaran, al-haqq. Bila benda itu benar, bermakna musuh yang akan menentangnya banyak. Kerana itulah disebut watawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bila kita nak tawasi bil haqq, dia mesti kena kembar dengan at-tawasi bis sabr. Sabar, nak jaga kebenaran mesti ada kesabaran. Kalau tidak, tak mampu kita nak berdepan dengan ancaman-ancaman yang akan menghadapi, yang akan melanda orang-orang yang menegakkan kebenaran. Seorang itu tidak boleh beramal dengan Islam ini kecuali dengan sabar. Bahkan untuk menuntut ilmu yang benar juga memerlukan kesabaran. Kita nak belajar pun kena sabar. Waktu orang lain bercuti, habis pasar dah dia pergi, pasar pagi pun ada, pasar tengah hari pun ada, kita pergi ke masjid mengaji, sabar. Kadang-kadang waktu kita nak mengaji itulah waktu orang buat kenduri. Alah, masalah juga situ. Banyak ancaman, banyak cabaran. Nak mencari kebenaran ni tidak semudah yang kita anggap. Untuk melakukan ketaatan memerlukan kesabaran. Nak taat, nak solat pun kena sabar. Waktu orang tidur kita kena bangun. Nak puasa, Allahu Akbar. Kerana tu anda tengok, puasa ni puasa sunat ni galakannya begitu besar. Siapa dia puasa satu hari fi sabilillah, Allah jauhkan mukanya 70 kharifan, 70 tahun daripada api neraka. Tapi kita nak puasa satu hari sunat, Allah, macam-macam alasan cari dah. Allah, hari ni ingat nak puasa dah, ada kenduri pula. Ingat nak puasa dah, terlupa nak sahur pula. Ada je alasan dah, payah nak cari. Sedangkan tawaran yang begitu besar. Kerana itu disebut di sini ketaatan memerlukan kesabaran. Nak taat kena sabar. Tak usah kata apa, muslimat kita ni yang dulunya hebat-hebat belaka,
Jambu tu macam-macam jenis ada tak? 3 tingkat jambu pun naik. Waktu nak bertukar, bertudung, ada cabaran ke tak? Cabaran ada. Kawan-kawan sendiri kadang-kadang perli, ada warak dah. Itu pun cabaran. Allahu Akbar. Jadi ini cabaran nak melakukan ketaatan. Cabaran perlukan kesabaran untuk meninggalkan kemungkaran. Bermuamalah dengan manusia memerlukan kesabaran, serta semua musibah dan ujian perlu kepada kesabaran. Kita nak berkawan dengan orang pun masalah. Kadang-kadang kita buat baik dengan orang, orang pula buat nakal dengan kita. Kesabaran melakukan ibadat lebih rendah daripada kesabaran nak mencegah kemungkaran. Nak cegah mungkar walaupun kecil, jarang orang berani. Masing-masing duk tolak, awak lah buat. Tak boleh, kena imam buat. Imam kata ustaz lah, ustaz lebih pandai pada saya. Akhir sekali jadi main bola tanggung ya. Lambu sana lambu sini, tak larang juga akhirnya. Sebab takut nak menghadapi cabaran. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut perkataan sabar dalam Al-Quran lebih daripada 90 tempat. Tanda ni. 90 tempat Allah sebut dalam Quran perkataan sabar. Ini menunjukkan bahawa kelebihan sifat sabar dan betapa besar kesannya serta manusia sangat berhajat kepadanya. Di antara ayat-ayat yang menyebut tentang kesabaran itu firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu. Tengok ayat ni. Yang pertama, isbiru, sabar. Wasabiru, kuatkan kesabaran. Ini ganda sekali lagi. Maknanya bukan sekadar sabar biasa ni, tegakkan. Warabitu, dan tetaplah bersedia-sedia di perbatasan negeri. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat kemenangan, dapat keuntungan. Ayat Ali Imran ayat 200. Ini akhir ayat itu yang mencerita kepada kita isbiru wasabiru warabitu. Kalau kita nak bahas dari sudut bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu sendiri mempunyai mukjizat, mempunyai balaghah yang begitu tinggi supaya sabar. Dalam ayat yang lain firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa hisab. Allah sebut di sini, orang yang dapat sabar ini pahala dia tanpa limit, bighairi hisab. Allah nak beri pahala yang begitu tinggi. Sangat banyak kelebihan sabar ini, sama ada sabar menanggung kesusahan, sabar nak mempertahankan kebenaran, sabar juga di dalam bala bencana yang menimpa kita. Terdapat banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kelebihan sabar dan orang-orang yang bersabar. Di antara hadis yang disebut, man yasbir yusabbirhullah. Sesiapa yang bersabar, nescaya Allah menganugerahkan kepadanya kesabaran. Kita kena berlatih dulu. Kita dulu kena melakukan kesabaran. Yusabbirullah, Allah Ta'ala beri sifat ini. Wa ma u'tiya ahadun min ata'in khairun wa awsa' minas sabri. Tiada suatu pemberian yang diberikan kepada seorang lebih baik dan lebih luas daripada sifat sabar. Nabi SAW beritahu kepada kita anugerah yang besar kalau orang boleh sabar. Macam mana kita nak kata kita sabar? Hari ni ramai orang mengaku dia sabar, lepas pada dia marah orang, habis dah maki, habis bahasa dah guna. Lepas-lepas sesat, tu dia kata aku sabar tu. Betul ke sabar macam tu? Lepas kita marah habis, tu aku sabar. Habis kalau tak sabar apa? Bunuh terus lah. Macam mana? Cerita sabar ni, ketika Nabi tegur seorang makcik di kubur,
Dia duduk menangis di kubur. Nabi larang, Nabi kata balik. Dia tak berpaling, tak tengok siapa yang tegur dia. Lantas dia jawab, ilaika anni. Awak pergilah, apa sibuk dengan saya? Sedap juga, dia tengah marah ni. Bila orang datang beritahu, mu tahu siapa yang tegur awak tadi? Mana aku tahu? Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dia pergi cari Nabi nak minta maaf. Nabi kata innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika kali pertama kita menghadapi masalah, sabar itu nama dia sabar. Itu makna sabar. Kalau lepas kita bagi semua dah apa yang kita nak kata, lepas tu kata tu aku sabar, tak dah tu. Tak ada standard dah sabar macam tu. Itu bukan sabar itu. Kesabaran duduk di mana? Kerana itulah huraian Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata kita manusia ni jangan bersikap, kena ada bersikap yang adil. Kalau orang buat benda-benda yang tak baik kepada kita, kita mampu untuk balas balik, tapi kita tak balas, itu nama dia sabar. Orang yang boleh bertahan maknanya. Tapi kalau kita memang tak mampu nak balas, tiba-tiba kita kata aku sabar je lah, itu sabar juga, tapi darjatnya berbeza dengan orang mampu tak balas. Memaafkan itu lebih tinggi sebab dia maaf. Jadi darjat di sini Allah SWT nak beri kepada kita khairun wa awsa'. Satu benda yang baik, yang luas Allah Ta'ala beri ni lebih daripada kesabaran. Itu satu darjat yang tinggi, nikmat yang besar. Hadis ini dalam Bukhari dan dalam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala azahum a'zamu ajran minal mu'mini alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala azahum. Tengok Nabi kita kata apa? Orang mukmin yang bergaul dengan manusia serta bersabar menanggung kerenah perbuatan mereka. Biasalah kalau kita berkawan dengan orang ni, akan adalah kerenah dia. Orang buat tu ni, buat macam-macam. Tambah-tambah kalau kita nak berdakwah, nak ajak orang buat baik pula, larang benda mungkar, akan ada orang kata dengan kita ke, orang perli kita, orang hina kita, berlaku. Maka semua yang dibuat ni, kalau kita sabar, lebih baik, lebih besar pahala daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia serta tidak bersabar menanggung kerenah mereka. Walaupun dia tak bercampur dengan orang, tapi dia orang mukmin, masih lagi orang baik, bersifat baik. Tapi naknya kalau kita berani menghadapi kerenah manusia dan kita sabar, kita ajak dia mari masjid pun kena marah, ajak dengar kuliah pun kena marah, nak larang dia buat benda kena semua, tapi kita sabar, maka itu lebih baik. Cuma tingkatan manusia dalam menghadapi isu ini tak sama. Ada orang yang berani bertegas, tegas, alhamdulillah. Ada orang yang bertegas juga tapi tak begitu kuat sangat. Itu darjat yang kedua. Tetapi naknya biarlah kita bercampur dengan manusia, mudah-mudahan dengan percampuran kita dengan mereka, kita dapat memberi sumbangan untuk menyelamatkan mereka daripada terus berada dalam kejahilan, terus berada dalam kesesatan ataupun dalam lara yang tak tahu apa nak pergi ke mana tentang akhirat, tentang dunia ini. Ini baik. Jadi kita kena sabar. Hadis riwayat Tirmizi dengan sanad yang sahih. Seseorang yang bersifat sabar akan mendapat beberapa hasil yang baik. Ini kitab kita ni dia bukan bincang macam kitab, sebuah kitab tentang sabar, panjang lagi kitab lain. Contohnya dalam kitab Anak Kunci Syurga, kita bahas bab sabar panjang. Kitab ini nak cerita kepada kita sifat yang baik dan apa kesan dia. Itu dia panggil, tajuk dia pun keindahan Islam. Indahnya di mana? Nih, kalau kamu sabar, ini dia. Yang pertama, kesan sabar akan berterusan dalam melakukan amal soleh. Bila kita berani sabar, kita boleh buat. Cuma Nabi kita larang daripada bersikap melampau. Contohnya bila kita boleh dapat ni, awak ni kena qiyamul lail, kita pun bangun pukul 3 pagi, bangun dah, kena 2 malam letih, tinggal lah. Walaupun sedikit tapi kekal, itu lebih baik. Sedikit, adwa muha wa in qalla, kita boleh kekalkan amalan salat malam, tapi sedikit. Ya kata, aku boleh salat tahajud dalam 3 rakaat, lebih baik daripada tak langsung. Kalau boleh tambah lagi 5,
cantik daripada 3. Jadi kita buat, tapi nak kekal. Biar menjadi agenda tetap, jadual tetap. Tak kira belum solat, belum tidur ke lepas tidur, yang penting biar ada ibadat kita tu berterusan. Ini yang pertama. Orang yang sabar aja orang boleh berterusan dalam melakukan amal soleh. Kalau tidak kita akan kecundang, waktu semangat, waktu tak semangat hilang. Yang kedua, tidak mudah merasa jemu atau bosan. Ini semua termasuk dalam amalan dunia dan akhirat, kerana dia tidak akan dapat mencapainya kecuali dengan sabar. Oleh sebab inilah berkata Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, Sayyidina Umar ibn Khattab, dia kata apa? Khairu 'ishin adraknahu bis sabri. Kehidupan yang baik kami dapatinya dengan bersabar. Kita nak dapat yang baik itu dengan sabar. Sayyidina Umar seorang yang cukup hebat. Tidak ada sejarah yang kita baca seorang manusia yang hebat seperti Sayyidina Umar bin Khattab ini. Tapi Umar kata kita dapati kehidupan yang baik melalui kesabaran. Karena itulah kita rasa kadang-kadang Sayyidina Umar ni di antara khalifah yang diunayai oleh penceramah-penceramah kita. Bila nak buat contoh Sayyidina Umar, dia kata tengok Umar ni hebat. Apa yang hebatnya? Dia minum arak dalam tengkorak. Hebat ke macam tu? Sayyidina Umar tanam anak hidup-hidup. Bila dia tanam anak hidup-hidup? Telah dikaji oleh para ulama, ahli-ahli sejarah mengkaji riwayat-riwayat itu tidak sabit bahawa Sayyidina Umar pernah membunuh anaknya. Jangan duk cerita. Ini kita nak tunjuk, oh Umar ni hebat dulu gini jahiliah. Sekarang dah U-turn balik jadi, kadang-kadang kita melampau puji pun jadi keji sebenarnya. Ini dia panggil dalam bahasa balaghah, dia panggil al-madhu yush'iru bizzam. Puji tapi ada celaan. Macam kita kata, Allah Pak Mak tu bagus ni, sekarang ni duduk masjid Pak Mak. Selalu je kat masjid. Masa dulu kak, tengok. Ada apa dah cerita hak dulunya sekarang. Sekarang dia dah taubat, dia dah insaf, dia dah kembali ke jalan Allah. Hey, yang dulu-dulu tu jangan duk buka file. Jangan duk ungkit yang lama. Oh, aku kenal dia tu. Dia tarik habis kita, bongkar, dipanggil bongkar sekarang dah. Buat keluar semua benda-benda yang tak perlu kita dedahkan kepada masyarakat. Jadi Sayyidina Umar kata, khairu 'ishin adraknahu bis sabri. Kehidupan yang baik kami dapati dengan bersabar. Alhamdulillah. Yang ketiga, dapat menahan diri daripada perasaan marah, gopoh dan bertindak bodoh. Ini berat. Tindak bodoh lah kita ni kalau, sebab tindakan-tindakan kita dengan emosi, dia tidak akan beri kepada satu keinsafan, satu tindakan yang baik. Sebab kita tak tahu bila manusia ni marah, ketika itu pemikiran dia tertutup. Dia tahu nak marah. Sebab itulah orang tengah marah ni, kalau kita pergi larang dia kata apa nak jadi ikut. Mati ke mati, masuk penjara apa tak apa. Lepas tu menyesal pula dia. Itu kesan tak sabar. Yang keempat, dapat mengawal diri daripada terjerumus ke lembah syahwat dan maksiat. Dengan kita sabar, kita ingat ya. Kalau nak buat maksiat, ingat maksiat aku ni, kalau aku mati tengah ni kan, siapa yang nak bertanggungjawab? Bila nak bertaubat, ya baik sabar. Apa benda yang kita nak atas dunia ni lebih daripada kerajaan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, redha dan tenang apabila ditimpa musibah dan bala bencana. Banyak kita baca kisah orang-orang yang sabar. Bila orang beritahu kepada dia bala bencana berlaku, tidak gelisah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Baca doa. Tidak kata melompat, sebab kesabaran yang dia. Tapi nak sabar ini satu sifat yang mudah untuk kita kata, tapi dia mempunyai satu perlu kepada latihan yang begitu tinggi. Tak marah, senyap. Payah dah tak marah ni. Sebab dia boleh kata sifat sabar ni mudah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran 90 tempat sabar, tapi nak laksanakan bukanlah satu benda yang mudah. Baik, kita berpindah kepada tajuk yang kedua, iaitulah at-tawadhu'. Apa makna tawadhu'? Merendah diri. Sifat tawadhu' ni tidak merugikan siapa-siapa. Sifat tawadhu' satu sifat yang tidak rugi. Yang ruginya kalau kita takabur. Takabur ni rugi dua kali. Rugi atas dunia, rugi akhirat. Atas dunia apa manusia benci? Siapa tu? Dia ni sombong lah, takabur. Orang panggil takabur. Akhirat rugi sebab pahala hilang.
Jadi kita khasirat dunia wal akhirah. Sifat tawaduk ni sifat yang sangat mulia. Tawaduk adalah salah satu daripada sifat mulia yang menjadi keistimewaan bagi orang Islam. Mulia. Ramai orang memeluk Islam dengan sebab mereka melihat orang Islam bersifat tawaduk. Ini jelaslah cerita-cerita yang kita dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah insan yang paling tawaduk, sedangkan baginda ialah penghulu sekalian nabi dan makhluk yang paling mulia. Tawaduk lillah. Pernah seorang hamba perempuan kepunyaan penduduk Madinah menarik tangan baginda sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mengikutinya ke mana pun dibawa untuk membantu menyelesaikan hajatnya. Hadis dalam Bukhari, cerita dianya, orang ni nak minta Nabi minta tolong, maka dia tarik Nabi suruh pergi. Nabi kita pergi ikut. Sebab apa? Itu menunjuk tak kata nanti aku hantar pegawai pergi. Dia nak pergi tengok sendiri apa yang terjadi kepada orang yang memerlukan bantuan. Macam kita hari ni, kadang-kadang kita ni orang baik dah, tapi nak bersifat tawaduk tu ada kalanya rasa macam jatuh standard. Apa salah kalau kita angkat beg kita sendiri? Saya ni ada terlibat dengan jemaah-jemaah haji yang kira banyak duit jugalah kan, yang mahal-mahal sikit. Turun-turun bas, dia kata, Ustaz, ni beg saya. Beg kecil lah, kalau dia tarik bilik susah masalah. Tak apa, kata, tinggal situlah. Saya kan bertugas angkat beg. Kadang-kadang kita beli juga dah. Ustaz, kalau suruh petugas-petugas yang angkat beg tu mana sabar. Dia tu, Ustaz, ni beg saya. Kata, beg awak tak apa. Tak boleh nak tarik. Kalau tarik pergi bilik, sampai bilik. Lepas tu setengah jam dia turun balik. Kenapa tak hantar lagi? Kata barat banyak lagi hak besar kita nak angkat. Hak kecil awak kalau awak tarik sama masalah. Ini sifat tawaduk. Apa salah kita tarik sendiri? Tak menjejaskan. Bahkan orang akan hormat pula. Tengok orang tu, masya-Allah, walaupun bayar mahal, beg angkat sendiri. Tidak menjejaskan. Bahkan naik taraf lagi. Lagi tawaduk, lagi tak. Sebut dalam hadis Nabi kata, man tawadha'a lillahi rafa'ahu. Siapa dia tawaduk, merendah diri kerana Allah, rafa'ahu, Allah angkat darjat dia. Di mata manusia pun dia akan naik darjat. Di mata orang lain pun dia akan tengok Allahu Akbar. Cuba tuan-tuan tengok orang-orang yang hebat-hebat, yang ada kedudukan. Kalau dia tawaduk, orang puji tak? Puji. Orang tak ada orang kerja, tak kata dia tu ngada-ngada tu, tak ada ngada-ngada apa. Memang taraf dia dihormati oleh masyarakat, tapi dia sendiri yang sanggup bertugas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghuni fi du'afaikum fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Tengok cerita tadi, Nabi kata, ikutilah aku dalam membantu golongan yang lemah dalam kalangan kamu. Abghuni fi du'afaikum, tolong aku dibantu orang lemah. Hari ni kita bekerja ke tidak, beri bantuan ke tidak orang-orang yang lemah di kalangan umat Islam? Allahu Akbar. Tengok orang-orang di Syria hari ni. Isu Syria ni isu yang tak boleh tak sebut. Berpanjangan sudah. Negara-negara lain selesai masalah, selesai atas kertas, kira-kira. Tapi hancur negara masih lagi berlaku. Tapi di Syria sampai hari ni tak selesai. Sebab campur tangan terlalu banyak negara-negara luar. Cuma kita yang ada kesenangan, Allah Ta'ala beri kepada kita kemudahan, adakah tidak kita bantu mereka? Nabi kata, abghuni fi du'afaikum, bantu, ikut jejak langkah aku, memberi pertolongan kepada orang-orang yang lemah di kalangan kamu. Kenapa? Tengok, fa innama turzaqun, kerana sungguhnya kamu diberi rezeki, wa tunsarun, dan mendapat pertolongan, bi du'afaikum, dengan sebab orang-orang lemah di kalangan kita. Orang yang lemah di siang malam duduk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah bantulah kami, ya Allah. Kerana itulah Nabi kata kita diberi pertolongan dengan sebab kita membantu orang-orang yang lemah di kalangan kita. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi dan Abu Daud. Sifat yang mulia ini menjadi penyebab kepada manusia berkumpul mengikut agama ini serta mencintainya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bantu orang miskin. Sayyidina Abu Bakar sama. Umar terlalu banyak cerita yang orang kata dia pergi tengah malam, tengok makcik ni duduk apa ni, nyalakan api, letak batu dalam bekas dalam air, tak ada makanan. Ini semua kerja-kerja.
Dulu kita cerita soal cucu Nabi Ali Zainal Abidin yang kerja dia hantar barang-barang makanan ke rumah orang pakai miskin. Barang. Tapi orang pakai miskin pun Masya Allah tabarakallah. Taklah kita tengok siapa kat mari hantar barang. Dia kira buka pintu ada kat bismillah angkat naik. Tak tanya siapa yang hantar. Sehinggalah Ali Zainal Abidin ni meninggal dunia. Bila meninggal dunia, seminggu lepas pada itu kedengaranlah banyak beberapa buah rumah yang kelaparan kerana tidak ada makanan. Baru pecah rahsia. Rupanya yang beri makan kepada mereka ni cucu Nabi. Orang nak cemuh dia, nak kutuk dia. Ali ni kuatlah kerja tengah hari, tak pernah tengok pula dia beri derma sana sini. Tak pernah tengok bagi derma. Nak bagi derma apa? Dia tak mahu surat khabar, tak mahu masuk sinar harian, tak mahu apa. Mana ada nak derma. Bahasa kita lah maknanya. Tak nak declare, tak nak isytiharkan dia punya sedekah. Ini dia panggil sadaqatus sir, sedekah cara rahsia. Ini tutfi'u ghadabar Rabb Ar-Rahman, memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Tengok dia buat kan. Kita ni ambil cana dengan orang fakir miskin, tapi biar kita yang buat cerita. Alhamdulillah ramai kawan-kawan kita yang bantu orang miskin ini. Saya nak kita turun padang. Jangan bila orang miskin mari rumah kita tak ada pergi jabat bajikan masyarakat. Ya awak nak buat apa dengan duit yang begitu banyak, tak nak bantu dia. Abaikan semua orang-orang lain. Seolah kita tak tahu ada pusat zakat, macam kita tak tahu ada kebajikan masyarakat, macam tak tahu orang tua orang ni. Yang kita tahu Allah beri kepada aku rezeki, aku sampaikan kepada mereka. Alhamdulillah. Barulah orang pakai miskin berdoa kepada kita, ya Allah beri tambah lagi rezeki kepada dia. Tak payah kita mengungkit. Benda kita beri jangan diungkit. Allah telah sebut dalam Quran, al-manna wal azani, bil manni wal azza. Jangan ada ungkitan, ungkit dan menyakitkan. Ini hilang pahala. Yang kita nak sini bidu'afaikum, dengan sebab orang-orang yang lemah, orang yang dapat pertolongan dengan sebab mereka. Alhamdulillah, peluang untuk kita berkhidmat, peluang untuk kita berbakti cukup banyak. Kita jangan kata negara kita sudah kaya, tidak ada orang pakai miskin. Kalau kita tengok di kampung-kampung, di pinggir-pinggir bandar, masih ramai lagi masyarakat umat Islam, anak-anak orang Islam ni yang memerlukan kepada ini. Cuma kita jangan buat terlalu rasmi. Saya rasa terkilan, pejabat-pejabat yang rasmi, bila dia mari orang pakai miskin, dia bagi duit tanpa apa-apa peluang untuk nasihat kepada mereka, ya. Kita nak bagi, boleh, kita kumpul orang 10 orang ke 20 orang yang kita tanggung ni, mesti bawa seorang ustaz bagi ceramah. Dia mari dengar ceramah sebab dia nak duit. Jadi kita bagi nasihat kepada dia, bagi motivasi kepada dia, bagi ilmu, supaya dia dapat keluar daripada kejahilan mereka ini dengan kesedaran bahawa rezeki ini mari daripada Allah Azza wa Jalla, dan kita manusia kena berusaha. Dan kalau usaha kita telah lakukan tak dapat juga, bermakna itu ketetapan yang Allah telah beri kepada kita. Setakat itu. Nak kata macam mana? Sifat yang mulia ini menjadi penyebab kepada manusia berkumpul mengikut agama ini serta mencintainya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Maka disebabkan rahmat daripada Allah, Allah Ta'ala beri rahmat kesian belah kepada kita, daripada kamu bersifat lemah lembut terhadap mereka. Enaknya sifat lemah lembut, sifat kesian belah sini, sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Ini contoh-contoh yang cukup besar. Kadang-kadang orang mari, orang Badui datang jumpa Nabi SAW, minta benda. Nabi kata ambil. Lepas ambil, Nabi tanya dia, cukup dah aku beri tadi? Dia kata tak lagi, banyak lagi harta Allah Ta'ala beri pada kamu, negara ni kaya, kamu tak bagi aku. Depan orang dia kutuk Nabi. Sahabat-sahabat bangun minta izin, ya Rasulullah, macam mana pakcik ni? Nabi kata jangan. Nabi masuk dalam rumah dia, ambil lagi tambah. Cukup dah? Oh cukup. Dia mula puji Nabi SAW. Nabi kata, esok mu masuk dalam masjid, mu puji aku depan orang ramai. Sebab apa? Kalau aku biar kamu semalam, mungkin kamu akan mati ataupun sakit, dikerjakan oleh sahabat yang nak marah tadi. Mana tak marah orang kutuk Nabi. Jadi bila pagi esok, pakcik ni datang, Nabi panggil dia. Dia bangun. Dia kata Rasulullah SAW buat baik kepada dia, seorang yang dia puji, seorang yang baik, seorang yang pemurah. Sahabat-sahabat pun tenang hati sebab pakcik tu dah taubat.
Nabi beritahu, ya para sahabat, kalau aku biarkan pak cik ni semalam pada kamu, apa jadi? Tahu sajalah, sahabat pun orang kedai juga, bukan orang main-main, orang yang apa ni hebat-hebat juga. Jadi itu nak kata, walau kunta fazzan ghalizal, kalau keras sangat hati kita dalam berdakwah, dalam mengajak masyarakat, masyarakat akan lari. Hari ni macam mana kita nak didik? Macam mana kita nak tackle masyarakat hari ni? Kerana itulah dalam pemerhatian saya, pendakwah-pendakwah mesti bersifat dengan lemah lembut, mesti bersifat dengan sifat kasih sayang kepada masyarakat. Kalau mereka tak datang, kita kena pergi cari. Ini jadi masalah kita hari ni. Nak tunggu mereka datang ke masjid, tak mari. Kalau mari pun waktu ada jamuan, ramailah sikit datang tak. Lepas jamuan pergi juga, nak ceramah tak sempat dah. Sekarang ni kena buat satu program, kita kena pergi cari orang-orang yang jauh dengan masjid, macam nak mendekat ke mereka. Dulu kita sudah bincang sebahagian daripada tajuk ini. Naknya fa bima rahmatin minallah lintalahum, bersifat lembut. Jangan keras. Kalau kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling kamu. Surah Ali Imran ayat 159. Firmanullah Ta'ala, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, rendahkanlah dirimu terhadap orang yang mengikutimu. Ini tawadhu. Ya wakhfid janahak, rendahkan sayap kamu. Bahasa dia janah itu dengan mana sayap. Wakhfid janahaka dengan sayap, maknanya rendahkanlah diri kamu. Liman ittaba'aka, bagi orang yang mengikutimu dan orang-orang yang beriman. Allah ajar kepada Nabi supaya bersikap tidak kasar. Kalau orang bersalah, salah, maafkan kesalahan mereka dan ajar mereka. Islam mendidik penganutnya agar bertawadhu dan tidak membesarkan diri kepada saudaranya yang lain, serta melarang dari merendah-rendahkan mereka. Jangan. Kalau kita tengok orang ni agak kurang baik dari segi amalannya, kurang sangat ibadat dia, jangan duk rendah. Hati manusia di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Berapa ramai orang yang merendahkan orang, akhir sekali dia pula tak pergi masjid. Ini berlaku. Berapa ramai yang kita duk beli orang, oh dia tu jahil, masjid pun tak mari, akhir sekali kita pula yang kecundang. Petang-petang waktu maghrib orang pergi masjid, kita pergi pasar malam. Ini kita tak boleh, mesti bersikap tawadhu. Sebab apa? Manusia diajar supaya sentiasa bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa Nabi banyak menyebut ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din? Waktu Nabi kita menyebut doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa sebab banyak sangat doa ni ya Rasulullah? Apa yang menakutkan? Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati di atas agama. Kenapa? Nabi kata, qulubul ibad baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia ni di bawah kuasa Allah, dia boleh tukar bila-bila masa. Kerana itulah kita sentiasa duduk dalam keadaan cemas, dalam keadaan sangat-sangat mengharapkan rahmat Allah SWT, supaya Allah tetapkan hati kita. Allah Ta'ala jangan sifat kita sifat takabur, kerana takabur ini akan merusakkan hati manusia, akan merusakkan kedudukan kita. Allah ajar kepada kita, wakhfid janahak, bersikap tawadhu dan tidak membesarkan diri kepada saudaranya yang lain, serta melarang dari merendah-rendahkan mereka. Seorang sahabat kepada Abdullah bin Abbas, murid dia, tapi oleh kerana dia ni banyak sangat kritik guru dia. Abdullah bin Abbas ni seorang hebat, tokoh yang sepupu Nabi, yang Nabi kita doakan dia. Dia ni akhir sekali orang tengok ilmu dia banyak, tapi murid tidak ada. Ilmu ada, murid tidak ada. Sebab orang lain lebih ke depan daripada dia, katanya sebab dia tidak tawadhu di hadapan guru dia. Ini masalah. Masalah sikap tawadhu ini sangat mengangkat darjat manusia. Orang Muslim yang bersikap mudah dan lemah lembut disayangi dan dikasihi oleh saudaranya kerana dia bersifat merendah diri kepada mereka dan tidak takabur atau bermegah-megah. Memanglah orang akan sayang. Mereka mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla melalui lidah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, waktu malaikat mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah nak beri jawatan kepada dia, raja dengan Nabi. Raja macam Nabi Sulaiman, raja.
hebat. Nabi Daud orangnya hebat, raja tapi dia nabi. Ataupun ambil nabi saja dengan hamba Allah, Abdullahi wa rasuluhu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu, sesungguhnya Allah SWT telah beri wahyu kepadaku agar kamu bersifat tawadhu. Jadi Nabi tadi bila diberi pilihan, maka Jibril bagi isyarat kepada Nabi, an tawadhu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kamu merendah diri, tawadhu. Jangan ambil jawatan yang besar memadai kamu jadi nabi dan rasul. Karena itulah para ulama mengatakan darjat yang paling tinggi iaitulah darjat al-ubudiyah, darjat mengabdikan diri kepada Allah. Tengok dalam awal surah Al-Isra, apa yang kita baca, subhanallazi asra bi'abdihi laylam. Tengok, subhanallazi asra bi'abdihi. Allah tak kata bi nabihi ka bi rasulillah, bi abdihi. Di tempat makam yang paling tinggi, darjat yang paling tinggi, dibawa naik ke langit, menghadap Allah SWT, menerima ibadat yang besar. Allah kata, aku perjalankan abdi, hamba. Ini sikap tawadhu, ini yang sikap yang besar. Jadi dalam hadis ini Nabi ajar kepada kita, innallaha auha ilayya an tawadhu, sesungguhnya Allah SWT telah memberi wahyu kepadaku agar kamu bersifat tawadhu. Kamu sifat tawadhu, hatta la yafkhar ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada seorang pun membesarkan diri atas saudaranya, wala yabghi ahadun ala ahadin, dan tidak seorang pun menginaya saudaranya. Kita kena ingat, kalau kita ada jawatan, kita boleh inaya kepada kawan. Jawatan kita berapa lama? Paling tinggi 5 tahun, 10 tahun lah lama contohnya. Pencen lepas tu tak ada jawatan, habis. Apa yang besar sangat kita? Orang akan kenang yang baik, orang kenang yang buruk, orang lagi kenang. Setelah orang Melayu kata tepat jatuh lagi dikenang. Tapi kalau dia nak suruh kenangan yang manis, orang akan sebut lalu tepi kubur kita dalam kubur esok, Masya Allah, inilah Haji Fulan dulu, Masya Allah, waktu dia hidup, waktu dia berkuasa dulu, apa benda yang kita minta, apa benda hajat, apa benda keperluan, semua dia bagi. Orang akan kenang. Tapi kalau lalu mujurlah dia ni, mati cepat. Kalau tidak, orang hara kampung kita ni, orang sebut juga, mana sebutan yang kita nak. Tawadhu, sifat tawadhu mengangkat darjat kita. Orang akan menitiskan air mata, orang akan mengalir air mata, sanggup berdoa kepada kita. Lalu tepi kubur, Allahumma ghfir lahu, berikanlah keampunan kepada orang ni. Subhanallah, kita mati pahala pencen sebab amal baik yang kita buat. Sebab tawadhu yang kita miliki, sifat ini menjadikan kita panjang umur. Maknanya umur mati dah, tapi panjang umur, orang lain masih lagi menganggap kita hidup dengan memberi hadiah kepada kita, doa-doa dan istighfar. Islam menentang hadis ini dalam riwayat Muslim, Islam menentang keras sifat takabur, kerana orang yang takabur sangat dibenci oleh manusia. Jelas manusia benci, terpesong daripada jalan yang benar, berbangga dengan dirinya dan tidak menerima kebenaran yang disampaikan kepadanya. Kita tengok punca jahanamnya syaitan mari mana. Kerana sifat takabur, bila Allah Ta'ala suruh sujud pada malaikat, syaitan kata apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabbi, macam mana aku nak hormat kepada dia? Dia ni daripada tanah, aku daripada api. Tengok, mula nak takabur. Jadi sifat-sifat ini yang memesongkan manusia tidak menerima kebenaran. Kerana sifat ini juga Yahudi di Madinah, mereka baca dalam kitab Taurat mereka, Nabi akhir zaman itu akan lahir, akan keluar di bumi yang banyak pokok tamar. Mereka datang, tunggu di Madinah dengan harapan mudah-mudahan yang akan lahir itu daripada anak cucu dia. Yang akan lahir daripada anak cucu, itu harapan dia. Takdir Allah SWT yang lahir daripada Nabi akhir zaman, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi ini lebih daripada mereka kenal anak mereka sendiri. Tapi sebab apa tak terima dakwah Nabi? Adakah dakwah Nabi tak betul? Adapun Islam yang dibawa ini tidak diketahui? La. Allah sebut dalam Quran, hasadam min indi anfusihim, kerana hasad dalam jiwa mereka. Ini yang kita bimbang hari ini. Kita kadang-kadang kita tahu benda benar, kita sudah tahu yang benar hak ni, yang salah yang ni, tapi kenapa kita tak mau tunduk kepada kebenaran? Hasil daripada sifat hasad dalam jiwa kita. Tak boleh terima, tak boleh tunduk, tak boleh merendah diri. Sebab aku macam mana pun, apa jadi pun sini jugalah.
Ada satu kes di Malaysia ni baru, ajaran sesat. Orang Arab mari bawa ajaran sesat. Tak jauh kawasan kita jugalah, Malaysia. Jadi ustaz ni dibawa 2-3 orang ustaz pergi berjumpa dengan pengikut-pengikut ajaran sesat ni. Lepas jumpa dia tak ada hujah dah, mati dah hujah dia. Memang karut dia punya ajaran. Balik ustaz dia kata apa? Kalau malaikat turun mari langit pun saya tak terima. Ini takabur. Dah mengkalah dah hujah. Dia tahu dia ajaran dia salah, tapi tak mahu terima juga. Sebab apa? Dia kata kalau malaikat turun daripada langit pun saya tak akan terima. Ajaran sesat berlaku. Allahu Akbar. Ni puncanya ni. Berbangga tidak menerima kebenaran dan yang disampaikan kepadanya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran bahawa orang takabur tidak dapat masuk syurga, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin. Nabi kata tidak dapat masuk syurga orang-orang yang ada dalam jiwanya, dalam dirinya sebesar biji sawi perasaan takabur. Ini kita bahaslah sikit. Kadang-kadang susah kita je. Kita dalam hidup ni secara realiti, terasa atau tak terasa kita besar kadang-kadang? Terasa ke tidak kita hebat? Itu dia panggil khawatir syayatiniyah. Khawatir ini permainan syaitan. Kalau mari perasaan gini, kita hapuskan terus. A'udzubillah minasyaitanirrajim. A'udzubillah minasyaitan. Mana kita keluar. Tapi kalau kita mari itu, kita pun sengih suka. Betul sungguh. Dalam kawasan ini saya orang paling hebat sekali, saya orang paling betul sekali, saya. Itu mula. Jangan bila dia bagi punca tali ni, jangan tarik, padamkan. Tidak, insya-Allah kita masih lagi selamat. Yang salahnya terus terpeso, terus terpengaruh dengan diayah syaitan. Kamu orang baik, kamu orang hebat, ini yang menyebabkan kita akan jadi binasa sekali dengan dia. Nabi kata apa? Tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya misqalu zarratin, sebesar biji sawi perasaan takabur. Jadi kalau takabur datang, hapuskan cepat-cepat. Sama juga dengan riya, perbuatan riya. Mari tak mari perasaan riya. Kita buat ibadat kerana Allah, tapi ada sekali-sekala nak tunjuk juga dengan orang. Bila datang perasaan ini, terus kita cantas. Auzubillah minasyaitanirrajim. Ini mainan syaitan ni. Aku tak ada nak tunjuk dengan orang pun ibadat aku, tak nak tunjuk dengan siapa-siapa pun kehebatan aku, tak bisa. Jadi barulah kita akan selamat. Baik. Kesan natijah yang baik daripada sifat tawaduk. Apa yang kita dapat? Sifat tawaduk ni berapa kesan dia? Yang pertama, orang yang bersifat tawaduk akan mendapat hidayah serta tunduk patuh kepadanya. Tawaduk punca nak dapat hidayah. Berbeza dengan orang takabur yang hanya berbangga dengan pendapat dan perbuatan dirinya saja. Yang terbaik saya, yang betul saya, orang lain tak betul belaka. Ini takabur. Ini yang kita bimbang hari ini. Yang kedua, mereka juga disayangi serta dihormati oleh manusia. Sebaliknya orang takabur dibenci dan dihina oleh manusia. Kalau depan kita orang puji, orang bodek kita, di belakang apa dia tak kata. Ini cuma kita ni seronok lah kalau orang puji kat dah. Oh, awak ni hebat, tuan ni tak ada. Jadi kita pun bangga selalu. Kalau duduk kedai kopi habis meja bayar belaka. Ini masalah. Ya, kita ingat. Ini semua ni tala'ub syaitan, permainan syaitan nak merusak, nak menghasut kita. Yang ketiga, mereka juga akan mendapat tempat dan kedudukan yang tinggi dalam kalangan masyarakat. Kerana inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tengok hadis ni menarik. Kena ambil letak besarkan dia, letak kat pintu tu, kat pintu rumah. Kita nak keluar rumah tengok ayat. Tidak bersifat tawaduk seorang itu kerana Allah illa rafa'ahu Allah. Allah Ta'ala akan angkat darjat. Bagi kita tawaduk, lagi tinggi darjat. Orang akan hormat, orang akan beri kemuliaan kepada kita walaupun kita tidak minta. Untuk menjelaskan maksud ini, seorang penyair berkata, ahli syair kata apa? Tawadhu takun kan najmi lahin li nazirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la takun kad dukhani ya'lu bi nafsihi fi tabaqatil jawi wa huwa wadi'u. Tengok sedap dia punya syair.
Syair ini kena baca bahasa dia baru jadi. Tawadha' takun kan najmi lahil li nazirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la taku kad dukhani ya'lu bi nafsihi fi tabaqatil jawi wa huwa wadi'u. Maksudnya bertawaduklah, nescaya engkau menjadi seperti bintang yang bersinar dipandang orang. Tawaduk di permukaan air dan ia berada di langit tinggi. Jadi bintang ni kalau mari ada air nampak bawah sinar situ. Dia duduk atas tu. Nampak duduk bawah tapi sebenarnya hakikat dia di mana bintang duduk? Di atas. Jangan engkau jadi seperti asap yang meninggi diri di angkasa sedangkan rendah tempat nilainya tak ada rendah apa. Asap, siapa dia nak kau ambil asap ni? Tak ada apa, pergi begitu saja, haba'an mansura. Jadi orang tawaduk seperti bintang, nampak dia duduk dalam air di bawah tapi hakikatnya dia duduk di langit yang tinggi. Inilah sifat tawaduk yang kita nak cari. Sifat yang seterusnya iaitulah menyebarkan salam. Sebarkan salam. Salam ini punca kepada seorang itu dianggap sebagai orang yang baik, punya akhlak yang mulia. Syariat Islam yang suci ini sentiasa mengajar perkara yang boleh menghasilkan perasaan kasih sayang dan mahabbah dalam kalangan umatnya. Mahabbah, kasih sayang duduk di mana? Duduk pada Islam. Antara ajarannya ialah menyebarkan salam dalam kalangan kaum muslimin. Bila kita jumpa orang Islam, Assalamualaikum. Kerana menyebarkan salam dalam kalangan masyarakat akan mendatangkan kesan yang mendalam untuk merapatkan orang Islam, berkasih sayang dan bermahabbah. Kerana itulah zaman kita hari ni, kalau orang jumpa dengan orang lari tak mau bagi salam tu, mana kes tu berat betul. Salam ni paling simple, paling ringkas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya kalau kita bagi salam, boleh jawab salam, akan berlaku senyum ke tidak? Paling tidak berangguk senyum. Adalah teguran. Ni kalau nak tegur mari mana? Takkan nak buat style orang Arab Mesir. Arab Mesir ni kalau nak tegur kita, dia tengok jam. Seakan nak tahu pukul berapa. Nak tegur, jadi kalau kita jawab dia tahu dah. Orang ni selain ni bukan orang Arab. Bijak dia nak kesan orang. Kita bagi salam dia tahu dah. Waalaikumsalam. Baik. Naknya sebarkan salam. Seorang saudara akan merasa tenang dengan saudaranya, hilang perasaan benci dan dendam dalam hati. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Tengok hadis ni kamu tidak dapat masuk syurga sehingga kamu beriman. Ini syarat. Nak masuk syurga mesti ada iman. Iman tu dikira sebagai kunci kepada masuk Islam. Kamu tidak benar-benar beriman sehingga kamu berkasih sayang. Dua syarat. Kita dia ni bertali. Iman tak sempurna, mesti kasih sayang sesama Islam. Kemudian Nabi tanya, dia nak bagi tip kepada kita macam mana nak dapat kasih sayang. Mahukah aku tunjukkan kepada kamu suatu amalan, apabila kamu lakukannya kamu akan berkasih sayang? Nak ke tidak? Sahabat-sahabat jawab, mestilah ya bala ya Rasulullah, mestilah nak. Kenapa pula Nabi nak ajar kepada kita? Kita tak nak. Nabi kata afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Jumpa je bagi salam, assalamualaikum. Berpisah sekejap, masuk salam lagi. Salam ni tak apa. Macam kita berjalan, kemudian orang ni masuk lorong ni, jumpa kat depan, assalamualaikum. Tapi kalau setengah pakcik ni marah, tak ni bagi salam dah. Dia kata warak dah. Itu peraturan adab. Bagi salam, kita kena ingat salam itu mana ucapan selamat sejahtera, selamat bahagia awak. Tak nak orang kata bahagia dengan kita. Apa yang jadi masalahnya? Tapi masalahnya setengah tu jenis-jenis pak-pak lebah haji hak warak-warak sikit ni, dia marah. Saya pernah tengok orang muda ni bila bagi salam 2 kali dia berpisah dah. Jumpa pula dia bagi salam, dia kata tadi bagi dah. Kata jawab je lah, duk ngepek apa ni. Dah orang bagi salam, waalaikumsalam, sudahlah cerita. Ia marah pula kawan, jangan.
Ini adab yang kita rasa. Sebab apa? Orang yang tak boleh jawab salam orang ini mesti ada sifat takabur dalam jiwa. Itu je orang tak nak jawab salam orang. Ataupun orang punya penyakit lain, dia berkelahi dua ni. Yang pentingnya hati ada masalah. Yang kita sebutkan orang sakit hati dengan hati sakit, ada beza tak beza dua tu? Berbeza. Kalau hati sakit senang, bawa ke hospital tukar hati lain dah. Tapi kalau sakit hati senang ke payah? Payah ni. Sakit hati berat. Dia jawab selalu, aku ingat sampai mati. Siapa dia suruh ingat sampai mati? Benda-benda yang tak betul. Yang kita nak ingat sampai mati ni kebaikan. Orang buat baru kita ingat. Kalau yang tak baik jangan duduk sampai mati. Sekejap-sekejap ingat sudah. Nah, Nabi sebut apa? Hadis ni riwayat Muslim. Apabila seorang Muslim mengucapkan salam kepada saudaranya, maka wajib atasnya menjawab salam. Ini di antara salah satu daripada ibadat. Mula sunat sudah wajib. Apa lagi ibadat lain yang mula sunat sudah wajib? Cuba kata. Ingat ke tidak? Ya. Orang pergi haji, pergi umrah. Umrah yang kedua sunat ke wajib? Tapi kalau dia niat saja aku mengerjakan umrah, labbaika umratan, sudah dia niat dia cancel balik. Malah letih hari. Boleh cancel tak? Tak boleh cancel. Mesti wajib selesaikan. Pergi tawaf, pergi sa'i, bercukur, baru selesai. Jangan burau. Kalau benda lain boleh dia batal automatik gitu ya. Umrah tak batal. Ni ramai jumpa kat Mekah ni. Dia lepas pergi Tan'im, balik-balik naik bas letih. Dia pergi jumpa ustaz dia, kan saya cancel dah. Cancel. Macam mana awak cancel? Mana cancel macam mana? Tak jadi. Dia panggil mulanya sunat. Umrah yang kedua yang tiga ni sunat, tapi wajib siap. Tak boleh. Banyaklah benda-benda yang awal sunat. Macam orang bernazar. Bernazar ni tak wajib bagi dia. Dan siapa suruh nazar? Ramai lah orang bernazar sehari dua ni tak. Lepas tu cari pasal lah tu. Bernazar nak puasa sebulan lah. Bernazar tu bernazar ni. Bernazar nak makan kambing bagus. Kita pakat-pakat. Boleh kambing dah. Lepas tu dia telefon ustaz pula. Ustaz saya bernazar nak puasa sebulan. Kata puasa? Tak boleh tukar akta lain dah. Nak cari akta dah. Waktu tu semangat sangat dah. Jangan. Baik. Apabila seorang Muslim mengucap salam kepada saudaranya, maka wajib atasnya menjawab salam. Kita wajib jawab. Agar sempurna perasaan mesra dan tertanam perasaan kasih sayang antara dua pihak. Cuma hukum salam itu panjang lah. Saya dah hurai panjang kalau tengok dalam rakaman itu, dalam bab kitab yang saya mengajar, Riyadhus Salihin. Dalam Riyadhus Salihin ini panjang. Hadis-hadis tentang salam. Kalau kita ramai-ramai macam ni, macam mana? Orang masuk kat pintu belakang. Takkan nak bagi salam ke ustaz? Assalamualaikum. Jadi saya ni kalau kita jawab salam, kecuali kita kunci pintu. Orang mari lambat, kunci pintu. Tak. Yang dia beri salam kepada orang tepi pintu tu, Assalamualaikum. Dia tu berjawab perlahan-lahan. Slow-slow. Jangan jawab kuat. Kalau tidak dia panggil majlis salam kita ni. Itu adab. Tapi masuk tu kena ada salam. Macam kita masuk masjid. Tak payahlah bagi salam semua orang. Salam dekat pintu tu. Jadi seolah dia mewakili orang yang ada dalam tu. Ini adab. Firman Allah Ta'ala, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu dihormati dengan satu penghormatan, orang kata assalamualaikum, maka balaslah penghormatan salam itu dengan yang lebih baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Itu mana lebih baik? Kita tambah. Atau balaslah penghormatan atau dengan serupa. Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Tapi kalau kita tambah, cantik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Lagi tinggi. Jadi Allah kata fahayyu bi ahsana minha. Jawab lebih baik ataupun rujuha, hantar balik hak dia saja. Dia kata assalamualaikum, assalamualaikum. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu yang kamu buat. Tadi surah An-Nisa ayat 86. Cuma ada satu yang saya nak peringatkan, kerana ada jemaah kita ni dia sudah belajar, iaitulah ucapan jazakumullahu khaira. Kan kita bila orang kata orang baik kita,
Kita jawab apa? Jazakallah. Berhenti sekat tu? Tak. Itu belum tamat ayat tu. Kalau kata jazakallah, Allah Ta'ala balas pada awak. Balas apa? Ada kemungkinan dua balas. Balas baik, balas ayat tergantung. Ingat, bila kita nak kata penuh jazakallahu khairan, Allah Ta'ala balas kebaikan, tidak balas yang lain. Kalau kata yang balas ayat tergantung tu, balas tak baik pun boleh, walaupun kita tak niat tak baik, tapi ayat tu tak lengkap. Jadi ingat, kena ingat, tulis itu jazakallahu khairan. Kalau nak cantik lagi, tambah lagi jazakallahu khairan katsira. Allah Ta'ala balas pada awak ni kebaikan yang banyak. Cukup. Itu adab. Mungkin dalamnya ada lagi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, apabila orang buat baik kepada kamu, fakafi'u, kamu balaslah kebaikan dia. Tapi takkanlah semua orang baik kita kena balas dengan yang sama. Akhir sekali kita kerja macam jual beli dah, pula dia balas-balaskan. Nabi kata kalau kamu tak mampu nak balas, kamu kata, kamu doakan dia. Doa kebaikan. Di antara doanya kita kata jazakallahu khairah, Allah Ta'ala lah balas kebaikan yang kamu buat. Apa yang kita nak lagi? Dah kita buat baik, kita nak pahala je. Jadi orang ni pun kenalah banyak kita hari ni tidak sempurna balas budi kita. Contoh bila kita kata kita apa ni, ucap tahniah pada orang, pergi tempat majlis kahwin, tahniah. Tidak, bukan doa tahniah. Tahniah tu baru tajuk. Tahniah tu baru tajuk. Kalau kita nak doakan kepada orang kahwin, kita kena kata barakallahu laka, barakallahu lakuma, barulah jadi doa. Sama juga pergi apa-apa pun jazakallahu khairan. Jadi kena belajar nanti dalam kitab Perisai Muslim tu ada peraturan-peraturan komunikasi sama-sama kita. Jadi adab komunikasi ni penting. Kalau tidak, kita kata tapi tak mencapai tahap yang kita boleh pahala yang begitu besar, pahala yang banyak dengan hanya sepatah dua perkataan. Alhamdulillah, satu buku kecil tajuk dianya Jibalul Hasanat Bidaqa'iq Ma'dudat, gunungan pahala dengan hanya beberapa minit ataupun saat yang sedikit. Dalam Islam ni jangan duk mikir payah nak buat tak. Kerana itulah bila bulan Ramadan saya selalu bawa satu tajuk dia projek mega. Kita kata projek mega mampu milik. Apa tak meganya? Allah Ta'ala sediakan syurga yang begitu besar, tapi mampu dibuat oleh kita. Dengan beberapa minit, dengan beberapa ketika, saat saja kita boleh meraih pahala yang begitu besar. Ini kita duduk dalam seminit. Dalam seminit ni kita boleh baca Qul Huwallah berapa kali? Seminit berapa kali boleh baca Qul Huwallah? Cuba terang nak tahu. 12 kali boleh. Ada orang boleh baca 15 kali. Saya nak yang 12, nak ambil yang sederhana. 12 kali baca Qul Huwallah. Nabi kata baca Qul Huwallah 3 kali sama dengan pahala khatam Quran sekali. Bermakna kita duduk dalam seminit ni, kita telah dapat pahala khatam Quran 4 kali. Berapa kali khatam Quran dah kita kerugian? Banyak sangat. Cuba ambil, aku nak khatam Quran 4 kali, 1 minit tafakur dia baca Qul Huwallahu ahad. Berhenti sekejap, baca surat khabar ke, duk main internet ke, Facebook, berhenti sekejap. Kita tak rancang. Bila kita tidak rancang, bermakna kita akan kerugian yang begitu banyak. Sedangkan kita boleh meraih pahala yang begitu banyak dalam suasana yang begitu ringkas, masa yang begitu sedikit. Tapi kalau tidak ada perancangan, kita akan kerugian, kehilangan peluang yang begitu besar. Peluang tak peluang nak ibadat tu? Peluang. Ini yang kita perlu bincang, bagaimana merancang meraih ibadat yang begitu banyak, besar pahalanya dalam masa yang terlalu sedikit. Alhamdulillah, kita tak boleh dakwa saya sibuk lah, busy lah. Tak ada busy busy apa nak busynya. 12 kali baca Qul Huwallahu seminit busy. Allahu Akbar, pergi ke tandah boleh 5 minit 10 minit tak. Dia nak ibadat sekejap tak boleh. Kita tak nak ganggu, tak nak. Kalau bila tengah-tengah duduk kerja, akak kita punya kertas elan rehat untuk ibadat 5 minit, tak payah. Tengah duduk kerja boleh bagi ke dia. Masya Allah, Alhamdulillah, awak boleh datang ke pejabat saya. Syukur pada Allah Ta'ala. Jadi sebut nama Allah Ta'ala dengan zikir. Subhanallah. Kita punya berapa kali kita duduk subhanallah, alhamdulillah sekali dengan dia. Ini semua kalimat-kalimat
Kalau kalimat syar'iyah, dia akan dapat pahala. Tapi kalau dia sebut benda-benda yang tidak syar'i, dia sebut dia main okey, yes, berapa benda, tak ada apa benda yang kita dapat pahala apa kejelas tu. Jadi kita rugi, kita tak pandai mengguna, tak pandai nak olah benda-benda yang simple macam ni, biar dia jadi satu aset yang besar. Baik, tengok ni hadis Nabi kata apa ni. Setelah menyedari betapa besarnya kelebihan salam yang tersebut, maka umat Islam disuruh mengucapkan salam kepada semua orang yang mereka ketemui. Tak kira asalkan dia orang Islam, Assalamualaikum. Jangan duk kira orang siapa orang ni, kenal ke tak kenal. Tidak dikhaskan kepada orang yang dikenali saja, agar seluruh masyarakat Islam saling kenal, mengenali dan bermesra. Cuma saya nak peringat di sini ada satu dalam hadis alamat kiamat. Ada seorang mari jumpa dengan seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud. Bila dia jumpa, dia kata, "Ya Abdullah, Assalamualaikum ya Ibn Mas'ud." Tengok, kita beri salam sebut nama. Macam kita jumpa seorang, jumpa saya lah, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam dewan ni berapa ramai ada? 100 orang, 200 orang. Tapi kenapa dia bagi salam kepada Ustaz? Jadi salam dia fokus kepada seorang. Ini dia panggil taslimul khas, beri salam khas kepada orang saja. Nabi ya, jadi Ibnu Mas'ud bila orang ni beri salam pada dia seorang, dia kata apa? Sadaqallahu wa rasuluhu. Bernadah Allah Ta'ala dengan Rasul. Terkejut orang ni, apa benda yang benar ni? Dia kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehingga orang beri salam khas kepada orang tertentu saja. Berlaku tak kita ni? Ini jangan kita jadi alamat kiamat. Kita jangan jadi pencipta alamat kiamat. Sebab Nabi kata alamat kiamat ini orang beri salam khas kepada orang tertentu. Masuk majlis, jumpa siapa atas dunia ni, Assalamualaikum. Habis. Saya selalu tegur murid-murid saya, pelajar kita, bila jumpa, Assalamualaikum Ustaz. Habis, yang sebelah saya ni, yang berjalan belakang saya ni, kenapa tak beri salam sekali? Dia jadi sempit. Kita mempersempitkan yang rahmat yang luas, salam yang luas, lepas tu salam. Lepas tu baru jumpa salam, baru nak tanya khabar seorang, boleh lah. Tapi asas bagi salam, jangan sempitkan. Berlaku tak ini? Berlaku. Assalamualaikum kepada fulan, jangan. Itu alamat kiamat. Ibnu Mas'ud kata, ini betul lah Allah Ta'ala dengan Rasulnya. Orang tanya apa yang betulnya, dia kata, ni buat sudah jadi alamat kiamat. Jadi saya tambah, saya kata kita jangan jadi alamat kiamat, kan? Alamat kiamat tu, Allahu Akbar. Tengok ni, dia kata tidak dikhaskan kepada orang yang dikenali saja, agar seluruh masyarakat Islam saling kenal, mengenali dan bermesra. Seorang laki-laki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan Islam yang baik? Dengar ni, mudah je soalan ni. Apakah amalan dalam Islam ni yang baik? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Memberi salam, memberi makan, tut'imut ta'am. Maknanya kita buat jamuan banyak. Sama ada kita bawa ke rumah kita, kita hantar jamuan ini ke mana-mana tempat, ataupun kita beri je duit, suruh orang buat, beri. Alhamdulillah, di antara amalan yang simple hari ni dan mudah kita dapat, iaitulah beri makan. Dia tak sebut sini beri makan pada siapa-siapa. Dalam hadis yang lain satu lagi, hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ketika dia mula-mula sampai di Madinah. Abdullah bin Salam ni pendeta Yahudi, tok guru besar Yahudi. Dia baca dalam kitab dia, kitab Taurat, sifat-sifat Nabi, maka dia pergi jumpa Nabi. Dia masuk Islam. Dia kata, awal ma sami'tu, di antara kuliah pertama yang aku dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam. Apa dia sama dengan hadis kita ni? Ayuhan nas, hai manusia, afshus salam, sebarkan salam. Assalamualaikum, mudah, ringkas. Wa at'imut ta'am, beri makan pada orang, buat jamuan sentiasa. Pagi ada makan, petang ada makan. Yang saya suka buat jamuan ini, kalau boleh makan 7 hari, ke dekat 7 hari, makan 40.
Maknanya setiap 7 hari dalam seminggu tak ada jamuan kita buat. Itu masa 7 hari. Kita pun istiar ke masjid. Hari malam ni makan 7 hari rumah haji bulan. Terkejut orang masjid mati bila pak cik. Mesti saya kata mati bila. Tak mati. Hak nak mati ni lah nak siap nak untuk persiapan nak mati. Kita kena buat aja. Biar terkejut orang sekali. Oi tak payah, saya dah wasiat dah ke anak saya. Hari 7 dia mesti buat. Sekali tu cukup. Hari 7 buat, lepas tu tak buat. Balik kampung masing-masing dah anak kita. Kita sendiri sekarang buat. Nak buat kenduri arwah sekarang. Jangan tunggu orang buat, itu tak jadi. Orang buat wallahu a'lam, dia ikhlas tak ikhlas kita tak tahu. Tapi kalau kita buat, kita ikhlas setiap 7 hari buat. Tak cukup duit ustaz 7 hari. Ada setiap makan 2 minggu. Tak ada dalam senarai makan 2 minggu. Kita buat lah cerita apa payah sama-sama ada. Jadi berarti ikut kelapangan lah. Seminggu sekali, sebulan sekali, 10 hari sekali. Kalau makan 40 lama sangat tu tak. 40 hari sekali bawa jamuan. Lambat sangat. Jadi kita cuba buat. Hadis tadi panjang. Tut'imut ta'am wasilul arham, hubungi silaturahim. Ini penyakit 3 ni hubungan dengan manusia. Salam, bagi makan, hubungi silaturahim, dia panggil 3 ni hak manusia. Wasallu bil laili wan nasu niyam, ini hubungan kita dengan Allah. Salat pada waktu malam dikala orang lain tidur. Apa Nabi kita beri jawapan? Tadkhulul jannata bisalam. Nabi kata kamu dapat masuk syurga dengan sejahtera. Payah nak pergi syurga? Siapa kata payah? Tadkhulul jannata bisalam, boleh masuk syurga dengan sejahtera. Ini hadis-hadis kita ni. Tut'imut ta'am wa taqra'us salam, beri makan, ucap salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Apa jadi? Hadis ni riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Salam ialah syiar ataupun lambang seorang mukmin. Orang mukmin lambang dia suka bagi salam. Assalamualaikum. Diucapkan kepada orang tua dan muda, orang yang dikenali dan tidak dikenali, kepada kawan dan lawan. Lawan pun bagi. Jangan orang bukan Islam je. Orang bukan Islam tak boleh. Orang asalkan dia orang Islam, tak kira warna apa, tak kira bangsa apa, bagi salam lagu. Cuma kalau kita di sini alhamdulillah, orang di Malaysia ni mudah. Kita kenal muka orang Islam. Tapi di negeri Arab lain pada Arab Saudi ni, yang bercampur dengan Arab Kristian. Macam di Lebanon, di Mesir, payah kita. Kadang-kadang kita masuk kedai dia. Assalamualaikum, tak jawab. Kawan-kawan yang bawa kita, dia kata, "Wih salam apa kau Cina?" Kalau kata kafir dia Arab, yang kata kafir dia tahu. Dia kata bagi salam apa ke Cina? Kata mana mu tahu Cina? Tengok di dinding tu ada salib. Ada tanda-tanda yang dia ni bukan Islam. Jadi kita kena sini alhamdulillah mudah kenal. Melayu boleh bagi salam. Jawab tak jawab cerita lain lah. Melayu yang tak jawab pun ada juga kan. Tapi kita bagi salam dia sengih yang suka. Ini perangai orang Melayu. Mari rumah kita. Assalamualaikum. Tu orang jenguk tengok. Siapa dah? Mana salam pergi? Waalaikumsalam. Baru tengok saya naik dah. Kopo kita ni. Sebab kadang-kadang tidak menjadi budaya dalam masyarakat tentang salam. Nampak simple, tapi nak buat tu macam berat yang kepala, berat yang mulut nak jawab kan. Tapi zaman sekarang ni alhamdulillah saya kira orang dah faham. Kalau awal-awal sikit tahu, masa kita budak-budak dulu, kalau orang bagi salam kat rumah ni, tutup pintu. Ingat ke tak dulu? Sebab apa tutup pintu? Itu kan. Bunyi assalamualaikum tu, tutup pangkat pintu. Dia takut orang minta sedekah. Allahu akbar, macam-macam lah. Orang kita ni dia punya pahaman, dia punya perasaan. Tapi hari ini dengan ada kesedaran dia panggil sahwat Islamiah ni lain sikit alhamdulillah. Orang muda-muda bagi salam. Salam ialah syiar, lambang orang mukmin, diucapkan kepada orang tua dan orang muda. Kita kena kata dua-dua. Orang yang dikenali dan tidak dikenali, kepada kawan dan juga lawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin yaltaqiyan fayasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam." Ingat ni satu kes. Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. 3 hari berjumpa tak bercakap, haram dah. Setakat 3 hari tu untuk nak fikir, nak tenang jiwa. Tenang jiwa ni setakat
Kalau kita tanya, kenapa awak tak bercakap dengan kawan tu? Anak tenang jiwa. Berapa hari? Tak lebih daripada 3 hari. Setakat 3 hari je tenang jiwa. Bolehlah pergi mandi, berendam dalam kolam, nak suruh sejuk. Sejuk ada dah. Minum air batu banyak-banyak. Kalau 3 minggu tak jumpa lagi, tu bukan tenang dah tu. Masuk hantu luar dah tu. Apabila bertemu masing-masing memaling muka ke arah lain, orang yang paling baik di antara kedua-duanya ialah yang memulakan dengan salam. Ingat, kalau kita masa muka, biar kita jadi orang pertama. Assalamualaikum dulu lagi. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Islam menggalakkan orang yang berkelahi agar mengucapkan salam kerana ia merupakan pendekatan yang penting ke arah perdamaian dan menghilangkan pertikaian. Alhamdulillah, kita dapat belajar 3 sifat pada hari ini, iaitulah menyebarkan salam, sifat tawaduk dan sifat sabar. Kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam bab yang lain pula, iaitulah jiran yang baik, insya-Allah. Kalau ada apa-apa persoalan, silakan. Ya. Boleh ke orang perempuan atau lelaki yang bukan adik beri salam kepada kalau salam satu sama lain, kalau tidak menimbulkan fitnah tak ada masalah. Macam kita, memang kita ni kenal, Assalamualaikum, kita jumpa. Tapi kalau sengaja nak cari orang muda-muda yang bagi salam, orang tua-tua tak bagi, itu syaitan. Mesti di sebalik salam tu. Tak boleh. Alhamdulillah. Salam. Sabar yang bagaimana yang diminta oleh Islam. Datang bila sabar kalau Islam itu dihina, Rasulullah dihina, dan ahli keluarga kita dihina. Ya. Dan apakah tindakan-tindakan yang kita nak ambil dari perkara yang seperti ini? Ya. Masalah sabar ni dia ada 2 kategori. Satu, dia panggil hak peribadi. Hak peribadi kita. Yang kedua, hak Allah dan Rasulnya. Cuba kita tengok dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud, bila ramai orang Islam tewas dengan sebab ujian yang Allah Ta'ala timpa ke atas mereka, Abu Sufyan naik atas bukit tepi Uhud. Dia panggil bukit pinggir Uhud tu. Dia naik atas bukit, dia duduk laut situ. Afikum Muhammad hidup ke? Nabi kata senyap, jangan jawab, biar dia tunjuk hari ni. Oh, dia kata Muhammad mati dah. Dia pun tanya, ada Abu Bakar? Nabi kata jangan jawab. Saya Umar nak jawab. Umar mati, Umar hidup, Umar ada? Jangan jawab. Oh, dia kata mati habis dah. Ini hak peribadi, isu mati hidup. Tapi bila dia naik atas bukit, dia kata A'li Hubal, berhala yang paling hebat hari ni. Nabi kata jawab. Ini menyentuh isu akidah. Nabi kata ajib, jawab. Sayyidina Umar jawab, la, dia kata Allahu a'la wa ajal. Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang maha agung, bukan berhala kamu. Jadi barulah dia jawab. Dia kata peperangan ini silih berganti, sekali kamu menang, sekali aku menang. Umar jawab, tak, orang yang mati di kalangan kami dalam syurga, orang mati yang kamu punya masuk neraka. Jadi berlawan, sebab telah menyentuh isu akidah. Hari ini kalau orang hina kita secara peribadi, kita boleh sabar. Tak apa dia hina kita, tak apa. Kita ucap terima kasih pula kepada dia. Sebab apa? Kita kena teringat kepada hadis muflis. Ingat hadis muflis? Hadis yang Nabi tanya siapa muflis di kalangan kamu? Jawabnya orang yang datang banyak bawa amalan, tapi dia duk kutuk orang ni, duk maki orang ni, duk pukul orang ni. Akhir sekali amalan dia diberi kepada orang yang dihina. Jadi kalau orang hina kita peribadi, biarkan. Tapi kalau orang hina agama, tidak boleh kita diam. Mesti kita bertanggungjawab dan mesti kita bangun menentang, mempertahankan agama, mempertahankan Allah dan Rasul. Sama juga kalau orang hina keluarga kita dalam isu-isu yang boleh kita sabar lebih baik. Falyafu wal yasfahu, hendaklah dia maaf dan dia sabar dengan apa yang orang buat. Kerana itulah saya perkati pendakwah-pendakwah zaman dulu, zaman hari ni pun, kalau serang peribadi dia tak jawab. Tapi kalau serang prinsip agama, mereka ini tak akan boleh duduk diam. Tapi mempertahankan jiwa, kalau dia orang buat fitnah pada kita, kita mempertahankan jiwa kita untuk menyatakan bahawa itu fitnah, itu hak kita. Tapi nak katanya kita boleh bersabar, boleh berdiam diri, tapi dengan hak Allah tak ada sabar boleh berdiam diri. Kena jawab. Pasal itulah kita kena latih. Hari ini manusia tidak begitu peka dengan, tak tahu hak siapa.
Hak Allah ke hak kita? Tiba-tiba kalau hak kita tu kita lawan sungguh. Kalau hak Allah diam tak apa. Senyap. Berapa banyak orang hina hukum Allah Ta'ala. Berapa banyak orang mempermain-mainkan undang-undang Allah, mempermain-mainkan isu akidah contohnya. Kita duduk diam pun tak kata apa. Tapi kalau hak kita sudah, habis khabar kita panggil mari nak jawab ni, press apa ni, conference lalu. Tapi hak Allah Ta'ala terbiar begitu saja, seolah-olah Allah Ta'ala ni tidak ada hamba yang membelanya atas muka dunia. Kita mesti bergerak, mesti menyatakan penjelasan kita apa ni. Kalau orang hina Allah Ta'ala, tapi kalau orang main jangan. Hari ni orang mempermain-mainkan ada, kononnya nak membela nama Allah. Bagi saya ini satu perjuangan yang perlu ditanya, diteliti, betul ke kamu nak bela Allah? Nak bela Allah ni bela agama Allah, bukan tulisan kalimah Allah itu saja. Baik, ada lagi yang lain? Ya. Awal tu dia macam mana yang kita nak kenal daripada orang tindas kita? Benda diri yang macam mana? Ya. Benda diri yang patut orang yang akan tindas kepada kita. Baru Tak masalah kalau orang zalim kepada kita, kita mesti mempertahankan. Kan Nabi sebut dalam hadis bila orang tanya tentang mati syahid, siapa dia syahid? Nabi kata, sahabat-sahabat kata orang yang mati perang. Nabi kata kalau macam tu tak ramailah syahid di kalangan umat ini. Lepas tu Nabi kita kata, man qutila duna malihi fa huwa syahid. Orang jaga, orang nak rampas harta kita, kita lawan, itu syahid kalau kita mati. Orang yang menghina kepribadian kita, kehormatan diri kita, kita mempertahankan, itu syahid. Jadi kita tawaduk, maksudnya kita bukan seorang takabur. Kalau orang tindas kita, kita diam. Kenapa tu? Tawaduk. Itu bukan tawaduk. Imam Ghazali kata itu orang penakut, nama dia. Ada beza. Orang yang diunanya oleh orang, kemudian dia boleh mempertahankan diri dia biar, itu nama dia orang penakut. Sama juga orang yang boleh tak marah, tapi duk marah tak tahu pasal, itu namanya orang bodoh, kata Imam Ghazali dalam kitab dia. Jadi kita kena tengok seimbang. Orang tak boleh pijak kepala kita sewenang-wenang, sebagaimana kita tak boleh pijak kepala orang sedemikian. Jadi kena ada skill, ada skema kita dalam menangani masalah tawaduk, masalah takabur dan sebagainya. Habis dah. Muslimat tak nak tanya dah. Ada orang tanya tentang bulan Rajab ni apa cerita? Kena tanya bulan Rajab dah. Kita dah habis masa dah. Belum azan lagi. Bulan Rajab ni kita kena ingat bulan besar. Allah sebut dalam Quran, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bulan yang Allah Ta'ala tentukan dalam setahun ini 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 bulan dipanggil bulan haram. Bulan haram ni bulan Zulqa'dah, bulan orang pergi haji. Bulan Zulhijjah, bulan orang tengah buat haji. Dan bulan Muharram, orang nak balik daripada haji. 3 bulan ini tak boleh berperang dalamnya. La tazlimu fihinna anfusakum. Jangan menzalimi diri kamu. Dan satu lagi bulan Rajabul Mudhar, bulan Rajab ini bulan haram. Jadi beramal dalam bulan haram ini ada kelebihan tersendiri kerana dia panggil Ashurul Hurum, beramal dalam bulan haram. Cuma nak menetapkan beribadat pada malam pertama Rajab ni boleh sekian-sekian. Siapa dia puasa pada bulan Rajab khas, maka itu kata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, tidak ada di mana-mana riwayat yang sahih dalam hadis yang menyebut tentang amalan khusus khas untuk bulan Rajab. Kalau kata aku nak puasa macam hari-hari biasa kita puasa, tidak menjadi halangan. Nak baca Quran, baca. Nak bagi makan orang apa ni, it'amut ta'am sebagai dalam hadis tadi, buat banyak-banyak. Tapi nak kait dengan kenapa ni? Sebab bulan Rajab pula. Itu kata Ibn Hajar, tidak ada hadis yang sabit. Kerana itulah saya rasa sedih tengok dalam internet, dalam apa orang duk sebar. Siapa dia mengisytiharkan kelebihan bulan Rajab, orang ni boleh pahala sekian-sekian. Siapa dia beramal pada malam pertama boleh berapa ribu. Allah, ini semua ni hadis-hadis palsu. Kalau kita tahu kepalsuannya, kita sebar, bermakna kita menjadi penyebar hadis palsu. Ini bahaya. Nabi kita larang. Siapa dia kata kepada benda yang aku tak kata, ambillah tempat duduknya dalam itu bahaya dia punya. Kalau nak sebarkan, biar pasti. Sebab itulah saya suka beri nasihat kepada orang-orang muda ni. Orang muda, orang tua pun yang suka duk main Facebook ni, dia suka share, copy tepek dia panggil.
Kopi sana lekat sini dah. Copy paste lah. Orang Melayu kata kopi tepek sini. Tak baca apa benda, tak tahu apa. Kerana tu kita nak ambil benda-benda ni, pastikan yang kita ambil ni daripada ustaz yang kita rasa siqah, percaya. Dengan ilmu dia, dengan ketelitian dalam bab hadis, barulah kita tarik letak tempat kita. Barulah kita mesej, kita forward, kita main dengan WhatsApp, dengan apa yang ada ni, alat-alat moden yang cukup ada. Kalau tidak, kita duduk jalan, duduk sebarkan benda-benda yang palsu yang tak mari daripada Nabi SAW. Ini berat. Al-Imam Az-Zahabi letak satu tajuk dalam kitab dia, dosa besar. Babul, di antara dosa besar itu, iaitulah berkata dusta ke atas Nabi SAW. Ini kita bimbang. Kita tahu orang tu niat baik, dia tak berniat nak dusta ke atas Nabi, tapi perbuatan itu menjadi dusta sebab kita menyebarkan hadis-hadis yang palsu. Oh, tak boleh ibadat ke? Siapa kata tak boleh ibadat? Kuatkan ibadat, tapi nak kaitkan. Malam ni dapat sekian, besok dapat sekian, berapa kali baca ni dapat sekian. Adakah banyak kan dalam internet sebar hari ni? Banyak. Dalam telefon saya pun penuh. Sebab duk jawab ke orang, sampai ni jawab palsu. Jangan tu kerja kita duk memalsukan lah hal tu ni. Tak ada kerja dah kita duk jawab. Dah masuk Rajab ni, lepas ni sibuk pula dengan Syaban. Alhamdulillah tuan-tuan muslimin dan muslimat, agama kita ni dibina di atas dasar ilmu, di atas landasan yang jelas. Nabi kata taraktukum alal bayda, aku tinggal kamu ni di atas landasan yang putih, lailuha kanahariha, malam seperti siang. Ia menggelapkan pemikiran umat Islam ini sebab kejahilan yang melanda umat ini hasil daripada jauhnya kita daripada alim ulama, jauhnya kita daripada manhaj an-nabawi, manhaj yang benar yang diajar oleh Nabi SAW, kerana bercampur aduk ajaran kita ni termasuk dalam kitab-kitab benda-benda yang tidak sama dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi tamatlah kita kan, alhamdulillah. Jadi ada kat belakang tu CD kuliah persiapan menghadapi kematian, nak pergi ke alam akhirat. Jadi bolehlah kalau siapa dia nak. Ada 12 siri kuliah. Jadi kuliah ni sesuai untuk didengar pada waktu malam. Dekat nak tidur tu dengar, sebab dia mudah lena ni. Lepas dengar ceramah ni mudahlah tidur. Tapi payah nak tidur ni, pasal masuk dalam kubur, keluar kubur, macam-macam. 12 siri kuliah, tajuk dia perjalanan abadi ke alam akhirat. Jadi boleh buat dengar-dengar. Dan juga ni tentang solat yang kita buat dalam radio IKIM dulu, pondok warisan. Boleh ambil dengan saudara Hidi Abul Arnab kita di belakang. Jadi tamatlah kita insya-Allah. Cuma hari minggu kedua bulan Jun ni saya tak ada di sini. Ana pergi umrah, insya-Allah balik pada tengah Jun. Jadi kita ingat jadual kita sini ada pada 29. Tak? 29 saya ingat. Jadi kita tunda ke situlah insya-Allah. Kembar sekali. Ikutlah nak macam mana nak jamak tu. Jamak takdim ke jamak takhir bolehlah kita buat. Boleh insya-Allah. Tak ada masalah. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.